Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi nak belajar tahun 4 dalam kelas sains dan insya-Allah pada minggu ini kita akan ulang kaji sedikit tentang tajuk fotosintesis, tentang maknanya, keperluannya, hasilnya, dan yang terbaru yang kita pelajari pada hari ini adalah kepentingannya. Baik, anak-anak boleh buka buku teks sains pada muka surat 76 hingga 84. Dan apa yang bakal kita pelajari ini yang cikgu dah sebutkan tadi, proses fotosintesis, keperluannya, hasilnya, dan kepentingannya. Baik, proses fotosintesis. Apa maksud proses fotosintesis? Ini sebenarnya telah pun dipelajari 2 minggu yang lepas lah. Minggu lepas kita beri laluan untuk minggu sains dan matematik, 2 minggu pertandingan dan juga perasingan. Jadi 3 minggu yang lepas lah. Jadi walaupun secara offline anak pelajar telah menonton satu rakaman YouTube yang menceritakan tentang proses fotosintesis. So kalau buku teks muka surat 76, dia ada gambar tu disebut gambar tu, pokok tu sebut saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kalau haiwan, mereka mencari makanan dengan keluar berburu, misalnya harimau, singa keluar berburu. Ayam mungkin mengais tanah. Burung terbang mencari makanan. Tetapi tumbuhan juga sebagai benda hidup, maka dia perlu makan. Dia juga perlu makan. Bagaimana tumbuhan mencari makanan? Maka tumbuhan tak dapat bergerak atau pergerakannya sangat terbatas. Maka tumbuhan sebenarnya menghasilkan makanan sendiri. Dan proses menghasilkan makanan sendiri itulah kita namakan sebagai proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Jadi tumbuhan ni istimewa. Dia hasilkan makanannya sendiri. Kalau kita kena cari kan, kita masak lah. Tetapi tumbuhan, prosesnya Allah Ta'ala jadikan, dia hasilkan makanan sendiri. Hebat. Subhanallah. Kita puji Allah. Baik. Itu definisi proses fotosintesis. Kita dah dapat lihat yang pertama. Selesai yang pertama. Memang kaji saja ni. Yang kedua, keperluan dan hasil fotosintesis. Baik, kalau lihat pada buku teks muka surat 77, ada gambarnya. Disebutkan bahawa tumbuhan untuk menghasilkan atau melaksanakan proses fotosintesis ini, maka tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sebagai sumber utamanya. Kalau kita kata kita lah nak nyalakan lampu, jadi kita perlukan sumber tenaga, sama ada kita pakai elektrik ataupun kita pakai bateri, ataupun kita pakai tenaga solar. Jadi seolah-olah tumbuhan menjalankan fotosintesis menggunakan tenaga solar. Jadi dia akan diserap oleh bahagian permukaan daun. Bahagian daun ni yang atas tu, dia akan menyerap cahaya sebagai sumber utama untuk menjalankan proses fotosintesis. Kemudian dia juga memerlukan karbon dioksida. Karbon dioksida akan diserap melalui daun, di permukaan bawah daun. Di permukaan bawah daun ini ada lubang-lubang, liang-liang stoma. Gas oksigen gas karbon dioksida yang ada udara akan diserap masuk ke dalam daun untuk menjalankan proses fotosintesis. Yang ketiga, pokok juga memerlukan air. Dan air ini diserap melalui akarnya. Akar pokok yang mencengkam ke dalam bumi. Di situlah dia akan menyerap air dan dibawa ke bahagian daun untuk tempat berlakunya proses fotosintesis. Dan yang keempat, yang paling penting untuk menjalankan proses fotosintesis adalah klorofil. Klorofil disebut bahan berwarna hijau yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Okey. Jadi kalau macam tu, kalau pokok tu ataupun daun tu berwarna hijau, adakah dia boleh jalankan fotosintesis? Kat situ ada point guys. Disebutkan bahawa tumbuh-tumbuhan yang bukan berwarna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya mempunyai klorofil. Jadi syarat untuk melakukan
atau berlakunya proses fotosintesis adalah adanya klorofil. Jadi walaupun daunnya mungkin berwarna merah, kan, ada pokok yang daunnya kuning, keladi, sebagian keladi warna putih, atau jadi tapi di dalamnya kita buka bahagian dalamnya, kita akan dapati dia masih ada pigmen hijau. Dia ada klorofil. Apabila ada klorofil, maka boleh berlaku fotosintesis. Jadi walaupun nampak daun itu warna muka hijau, tapi sebenarnya di dalam daun ada klorofil, ada pigmen-pigmen hijau seperti dalam gambar ni. Di belakang Ustaz ni, inilah tempat berlakunya proses fotosintesis. Jadi ada berapa? Ada berapa perkara yang terlibat dalam fotosintesis yang diperlukan untuk menjalankan proses fotosintesis? Ada 4. Ada 4. Untuk memudahkan, kita gunakan formula kacak. Ini disebut dalam kelas yang dulu. Kacak. K merujuk kepada karbon dioksida, A air, C A merujuk kepada cahaya matahari, dan K yang kedua adalah klorofil. Ingat, bila kita ambil foto, nak ambil gambar, ambil foto, itulah kita nak handsome. Kita nak kacak. Ingat perkataan foto, kena kacak. Itu yang diperlukan. Baik. Apabila proses ini berlaku, apa yang dihasilkan? Lihat muka surat 878. Disebutkan hasil daripada proses fotosintesis yang melibatkan karbon dioksida. Ingat kacak tadi, karbon dioksida, air, cahaya matahari dan juga klorofil. Dia akan menghasilkan OK. Bila dah ambil gambar, kita pun dah kacak, hasilnya itulah gambar tu akan jadi gambar yang OK. So OK merujuk kepada O, merujuk kepada oksigen, K merujuk kepada kanji. Okay. Oksigen. Oksigen akan dibebaskan semula di bawah daun. Kalau tadi diserap karbon dioksida, dan kemudian bila proses fotosintesis berlaku, dia akan bebaskan pula oksigen. Oksigen ni akan dibebaskan ke dalam udara. Yang digunakan oleh semua hidupan lah. Termasuk pokok sendiri menggunakan oksigen untuk bernafas. Tapi untuk fotosintesis, pokok menggunakan karbon dioksida. Baik. Yang kedua dia bebaskan adalah dia akan menghasilkan glukosa. Glukosa adalah gula ringkas. Gula ringkas. Tetapi dalam tumbuhan dia akan disimpan dalam bentuk kanji. Kanji adalah gabungan daripada gula-gula ringkas itu membentuk kanji. Kanji inilah bahagian daripada karbohidrat. Okey. Jadi dia akan disimpan di bawa ke seluruh bahagian tubuh pokok. Kanji ada pada daun, ada pada batang pokok, ada pada buah pokok, ada pada bahagian akar pokok. Sebahagian yang berkumpul menjadi ubi, misalnya ubi kayu, ubi ataupun buah yang terbentuk di akar itu juga adalah kanji. Sebab itulah ubi kayu, ubi kentang ni adalah sumber karbohidrat kerana dia terhasil daripada kanji. Okey, kaya dengan sumber karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh untuk memberikan tenaga kepada kita. Jadi itu adalah hasil. So, berapa hasil fotosintesis? Ada 2 saja. Oksigen dan juga kanji ataupun glukosa. Okey, kanji ataupun glukosa. Hasilnya adalah glukosa, tapi dalam tumbuhan glukosa itu akan disimpan dalam bentuk kanji. Okey. Saya kamu boleh guna OK ataupun OG lah. Okey, hasilnya 2 saja. O dan K ataupun O dan G. So ada berapa? Ada 2. Ingat tadi. Tadi ada 4. Bahan diperlukan untuk melakukan fotosintesis, hasilnya 2. Jadi kalau lihat pada formulanya, kita ada karbon dioksida campur dengan air dan disertakan dengan kehadiran cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Kacak menghasilkan OK, gambar yang OK. Ini fotosintesis. Okey. Sebutkan tadi, glukosa itu adalah gula ringkas yang terhasil daripada proses fotosintesis. Dan glukosa adalah komponen asas yang membentuk kanji dalam kelas makanan yang dikenal sebagai karbohidrat. Okey. So, untuk memudahkan penghafalan kita, sebutkan tadi, daripada kacak, karbon dioksida, campur dengan air dengan kehadiran cahaya matahari dan juga klorofil, akan menghasilkan oksigen dan kanji ataupun oksigen dan glukosa. Ingat formula ni. Ingat formula ini. Baik. Kita terus. Kita dah belajar proses fotosintesis, kita dah belajar keperluan dan hasil fotosintesis. Yang ketiga, atau yang keempat lah, kita akan belajar tentang kepentingan fotosintesis. Apa kepentingan fotosintesis?
lihat pada buku teks muka surat 80. Ada dua situasi kat situ. Situasi pertama, kita lihat macam mana burung itu sangat bersyukur kerana pokok-pokok di situ subur, rumputnya subur, pokok-pokoknya subur, menghasilkan daun yang hijau, menghasilkan buah yang ranum, yang sedap, yang manis, yang masak. Dan tumbuh-tumbuhan dapat menumpang, dapat memakan, menjadikan dia sebagai sumber makanan. Ini semua adalah hasil daripada proses fotosintesis. Jadi, dapat kita fahami bahawa fotosintesis ia menjadi sumber makanan kepada hidupan yang lain. Misalnya kambing dan lembu dapat makan daun, rumput yang di dalamnya ada kanji. Haiwan seperti ayam dan burung dapat mematuk buah-buahan, kan? Jadi ini menjadi sumber makanan. Termasuk kita manusia, kita makan nasi. Nasi yang terhasil dari beras. Beras terhasil, biji-biji beras terhasil daripada proses fotosintesis yang menghasilkan kanji dan dibawa ke bahagian buah pokok padi. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat muka surat 81 menceritakan bagaimana manusia berkata, atau pokok kata, kami membekalkan oksigen untuk manusia dan haiwan bernafas. Kan? Jadi daripada fotosintesis, oksigen terhasil, dibebaskan. Manusia pula ambil oksigen itu bernafas. Kita belajar, kita tarik nafas, kita sedut oksigen. Kita hembus nafas, kita bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida itu pula akan digunakan oleh tumbuhan pula untuk menjalankan proses fotosintesis. Hasilkan oksigen. Manusia ambil oksigen bernafas, bebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi balik semula kepada tumbuhan. Tumbuhan gunakan untuk fotosintesis, hasilkan oksigen. Begitulah kitarannya. Jadi, fotosintesis membekalkan sumber oksigen kepada manusia dan juga haiwan. Tanpa oksigen, manusia tak dapat bernafas, haiwan tak dapat bernafas, termasuk tumbuhan juga tak dapat bernafas. Semua benda hidup perlukan oksigen untuk bernafas. Jadi, manfaat kedua fotosintesis lain tadi memberikan sumber makanan, yang kedua ia memberikan sumber oksigen. Dan yang ketiga, apabila proses ini berlaku, manusia bernafas, pokok fotosintesis, keseimbangan udara dalam alam ini akan terjaga, terpelihara. Bayangkan kalau kita bernafas, kita guna oksigen sebanyak-banyaknya, bebaskan karbon dioksida, tetapi karbon dioksida itu tidak dapat ditukar kepada oksigen kerana tidak ada pokok yang menjalankan fotosintesis, maka tentulah kita akan kekurangan oksigen. Tetapi kerana adanya pokok, adanya proses fotosintesis, maka keseimbangan kuantiti udara, oksigen dalam udara dan juga kuantiti karbon dioksida dalam udara dapat diseimbangkan. Jadi itulah pentingnya tumbuh-tumbuhan. Pentingnya proses fotosintesis supaya udara, kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara dapat diseimbangkan. Sebab itu bahaya kalau kita tebang semua pokok, kita akan kekurangan oksigen. Kita akan ada lebihan karbon dioksida yang banyak yang akhirnya boleh membahayakan tubuh kita. Sebab itu, pentingnya proses fotosintesis dan pentingnya kita memelihara tumbuh-tumbuhan. Pentingnya kita menjaga tumbuh-tumbuhan dan juga alam sekitar kita. Jadi, ada berapa kepentingan? Ada tiga kepentingan fotosintesis. Bekalkan sumber makanan, membekalkan sumber oksigen, dan yang ketiga, mengekalkan keseimbangan udara dalam alam ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan sangat bermanfaat kepada manusia. Jadi, kalau petang kita rasa, aduh, banyaknya daun pokok kita nak kena sapu, kan? Jangan lupa. Jangan bungut saja. Kita kena berterima kasih juga pada pokok. Kerana daun-daun itulah yang telah bersusah payah melakukan proses fotosintesis untuk membolehkan kita menghirup oksigen dan meneruskan kehidupan melalui proses pernafasan. Okey, baik, seterusnya. So, fikirkan soalan, bagaimanakah gerak balas tumbuh-tumbuhan dapat membantunya menjalankan proses fotosintesis? Kita dah belajar di peringkat awal tajuk unit 4 ini bagaimana tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Ada berapa bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan? Masih ingat? Ada 3. DAP. Daun, akar, pucuk. Ini 3 bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Apakah rangsangan yang diberikan gerak balas? Rangsangannya adalah, ingat lagi, ada 4. Gasc, G-A-S-C. G, gravity. Bahagian tumbuhan mana yang memberi rangsangan terhadap gravity? Jawapannya adalah akar. Akar akan bergerak mencari gravity. A adalah air. Gasc tadi, gas, G-A-S-C. A adalah air. Bahagian tumbuhan manakah
Yang memberi gerak balas terhadap air, akar juga. Akar akan sentiasa bergerak ke arah air. S adalah sentuhan. Bahagian tumbuhan manakah yang bergerak balas terhadap sentuhan? Jawapannya adalah daun. Tetapi tidak berlaku kepada semua tumbuhan. Hanya tumbuhan seperti perangkap lalat Venus ataupun pohon semalu yang memberi rangsangan terhadap sentuhan. Bila disentuh, dia akan bergerak balas. Venus akan menutup mulutnya, kalau semalu dia akan menguncup. Itu contoh gerak balas daun terhadap rangsangan sentuhan. Dan terakhir, C adalah cahaya. Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya adalah pucuk. Bahagian pucuk pokok sentiasa naik mencari cahaya. Kalau ada kegelapan, dia akan pergi mencari cahaya. Baik. Yang dapat membantu dalam proses fotosintesis apa? Bahagian mana? Bahagian akar. Kerana akar sentiasa mencari air dan air diperlukan untuk proses fotosintesis. Satu lagi adalah bahagian pucuk. Kerana pucuk mencari cahaya dan cahaya diperlukan dalam proses fotosintesis. Maka bahagian akar dan pucuk ini mencari air dan juga mencari cahaya, maka ini sangat membantu dalam proses fotosintesis. Ia penting untuk memastikan proses fotosintesis dapat berjalan dengan melalui gerak balas bahagian tumbuhan ini terhadap rangsangan, iaitulah akar terhadap air dan pucuk terhadap cahaya. Baik, seterusnya. So, ini yang kita telah pelajari hari ini, iaitu proses fotosintesis. Maksudnya, itulah proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Itu maksud proses fotosintesis. Yang kedua, keperluan. Ada 4 keperluan fotosintesis, iaitulah kacak, karbon dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil. Hasil fotosintesis akan menghasilkan 2, iaitulah oksigen dan juga kanji ataupun oksigen dan glukosa. Kanji boleh disebut kanji ataupun boleh disebut sebagai glukosa. Itu adalah hasil daripada fotosintesis. Okey. Yang ketiga adalah kepentingan proses fotosintesis. Yang pertama, membekalkan sumber makanan kepada hidupan, kepada manusia, kepada haiwan. Yang kedua, membekalkan sumber oksigen. Dan yang ketiga, memastikan keseimbangan udara dalam alam ini. Jadi inilah 4 perkara yang kita pelajari hari ini dan ini menjadi penutup kepada tajuk dalam unit 4 ini. Jadi kita reflect semula semua poin-poin yang telah kita pelajari dalam unit 4 ni. Sebab kita akan masuk unit yang kelima berkaitan dengan cahaya. So ini berkaitan dengan tumbuhan. Pertama, kita belajar bahawa tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Ada 4 jenis rangsangan. Ingat, gasi, graviti, air, sentuhan, cahaya. Bahagian tumbuhan yang bergerak balas. Ada 3 bahagian tumbuhan, iaitu daun, akar, pucuk. Akar bergerak balas terhadap air. Akar juga bergerak balas terhadap graviti. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Dan daun pula. Tidak semua, sebahagian tumbuhan daunnya bergerak balas terhadap sentuhan seperti semalu dan juga perangkap lalat Venus. Okey, yang ketiga, fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Adalah proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Yang keempat, keperluan dan hasil ada seperti berikut. Keperluannya ada berapa? Ada 4, hasilnya berapa? 2. Yang 4 yang diperlukan adalah kacak, karbon dioksida, air, cahaya matahari, klorofil. Menghasilkan 2, iaitulah OK ataupun OG, oksigen dan juga kanji ataupun glukosa. Oksigen dan juga glukosa. Glukosa dan tumbuhan itu disimpan dalam tumbuhan dalam bentuk kanji. Jadi, boleh faham Okay, yang kelima, kepentingan fotosintesis ada 3. Membekalkan makanan, membekalkan sumber oksigen dan ketiga, mengekalkan keseimbangan udara di dalam alam ini. Dan yang keenam, gerak balas tumbuhan seperti akar terhadap air dan pucuk terhadap cahaya membantu tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Itu habis untuk tajuk ini. Okay, latihan dan tugasan. Mari kita lihat soalan nombor 4 muka surat 86 sebagai latihan. Okay, tandakan betul pada maksud fotosintesis yang betul. Mana satu? Proses tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri atau proses tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap air? Jawapannya adalah A. 4 jawapannya adalah A. Proses tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri. Proses tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap air, itu salah. Itu bukan maksud fotosintesis yang betul. Nombor 5. Gariskan jawapan yang betul. Air atau kanji? Ialah keperluan untuk menjalankan proses fotosintesis. Ingat, keperluan ada berapa? Ada 4. Ringkasannya apa? Kacak.
Karbon dioksida, air, cahaya matahari dan juga klorofil. So jawapannya nombor 5A jawapannya adalah air. Kanji adalah hasil. Yang diperlukan keperluan adalah air. Baik, 5B. Klorofil atau cahaya? Ialah bahan berwarna hijau yang terdapat pada daun. Okay, jadi bahan warna hijau yang terdapat pada daun yang diperlukan untuk fotosintesis namanya adalah klorofil. Klorofil inilah yang menyerap cahaya. Jawapannya adalah B. C. Jawapannya adalah klorofil. Untuk 5B jawapannya adalah klorofil. 5C. Oksigen atau karbon dioksida ialah hasil proses fotosintesis. Ingat, hasil ni adalah OK ataupun OG. Oksigen dengan glukosa atau boleh juga sebagai oksigen dengan kanji. So jawapannya adalah oksigen. Nombor 6. Tandakan betul pada jawapan yang betul. A. Fotosintesis membekalkan makanan kepada hidupan. Betul atau tidak? Betul. Selain itu membekalkan cahaya, membekalkan sumber oksigen dan juga membekalkan keseimbangan alam. Ingat, 3 kepentingan fotosintesis. Jadi jawapannya adalah betul. B. Oksigen dan glukosa ialah hasil proses fotosintesis. Betul atau salah? Betul. Dan ketiga C. Kanji disimpan dalam benih sahaja. Jawapannya betul atau salah? Salah. Kerana kanji disimpan dalam seluruh tumbuhan. Di bahagian daun, bahagian batang, di bahagian akar dan hatta dalam buah. Itu tempat semua kanji glukosa asalnya disimpan dalam kanji dalam tumbuhan. Baik, tugasan minggu ini adalah pada muka surat 86 soalan terakhir untuk topik ini, iaitulah soalan nombor 7. Jadi anak pelajar boleh buat fahamkan soalan ini. Ada dua pokok berlabel M dan juga N. Nombor 1, apakah keperluan proses fotosintesis dalam penyiasatan ini? Jadi keperluan apa? Keperluan proses, ingat ada 4 keperluan fotosintesis. Okay. Dalam kajian ini kita lihat pokok M, cahaya ada, dapat cahaya matahari, air ada, klorofil ada sebab dia ada daun, dan juga karbon dioksida ada kerana dia ada di tempat yang terbuka, jadi oksigen ada. Adapun pokok N, dia ada air ada, karbon dioksida ada udara dalam tu, klorofil ada daun, tapi yang dia tidak ada adalah cahaya kerana ditutup dengan kotak gelap. Jadi kamu ramalkan apa yang akan berlaku kepada pokok M dan N. M boleh jalankan fotosintesis tapi N tak dapat jalankan fotosintesis. Jadi pastinya pokok N akan layu. Dan C, anggap bahawa pokok M, kita anggapkan bahawa pokok M tidak dibekalkan air. Air yang ada pokok M itu dibuang. Jadi pokok M tidak ada air. Ramalkan keadaan pokok M selepas 5 hari. Jadi pokok M tidak ada air. Bila tidak ada air, fotosintesis tidak dapat berlaku. Maka apabila tidak dapat berlaku, pastinya pokok M juga akan layu. Kerana apa? Berikan inference, berikan sebab kenapa pokok M akan layu. Kerana tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Jadi salin soalan ini, tulis dalam buku tulis dan hantar ke Telegram cikgu. Jadi itu sahaja kelas kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan dengan topik yang baru, unit 5 berkaitan dengan cahaya. Semoga kita seronok belajar sains. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.